Bella, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kita ucapkan kepada para penonton kita hari ini. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk program yang dinamakan sebagai Bual Bicara yang dianjurkan oleh Klinik Pergigian Asrajaya. Jadi sebelum kita meneruskan dengan lebih mendalam lagi, izinkan saya perkenalkan diri saya lah. Okey, saya Cikgu Sabtuyah binti Ahmad merupakan ikon gigi Asrajaya lah yang telah dilantik oleh Klinik Pergigian Asrajaya. Dan di sebelah saya ni yang segak bergaya handsome orangnya ialah Dr. Muhammad Fuad yang merupakan pegawai pergigian Klinik Pergigian Asrajaya. Dan apa yang menarik, seorang doktor anak kelahiran Kulim yang di di Pulau Pinang ni kan, apa dia doktor? Bekerja di Pulau Pinang. Bekerja di Pulau Pinang dan sekarang ini menabur bakti di negeri Sarawak. Minggu hadapan dah lebaran tu. Dekat lagi tu doktor. Pejam celik dah puasa. Betul, pejam celik tu. Biasanya isu yang sering keluar, biasanya orang tanya, batal ke tak puasa? Selalu tanya macam tu, betul tak doktor? Kadang budak di sekolah pun sama, jangan buat macam tu, batal puasa. Batal puasa? Jadi murid-murid pun rasa benda itu memang perlu dijelaskan lah. Begitu juga dengan warga emas contohnya. Jadi soalan yang pertama lah saya ingin bertanya lah kepada Dr. Muhammad Fuad, apakah perbuatan yang boleh membatalkan puasa? Pertama kali ialah kita perlu ingat kembali apakah itu definisi puasa, iaitu menahan diri daripada makan atau minum, serta perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar matahari, iaitu masuk waktu subuh sehinggalah terbenam matahari lah ke waktu maghrib. Jadi secara puratanya waktu puasa di Malaysia ni kemungkinan 14 jam lah lebih kurang. Puasa ni merupakan rukun Islam yang ketiga. Jadi wajib kepada semua umat Islam yang mukallaf ataupun masuk akhir balik untuk berpuasa lah. Antara perkara yang membatalkan puasa ialah makan atau minum ataupun merokok secara sengaja. Kedua ialah muntah dengan sengaja. Ketiga, bersetubuh di siang hari. Keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Kelima ialah keluar darah haid ataupun nifas walaupun sedikit. Seterusnya ialah gila ataupun hilang akal seketika sahaja walaupun sekejap sahajalah. Dan yang terakhir ialah pitam ataupun pengsan ataupun koma, tidak sedarkan diri daripada bermula pada terbit fajar pada waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Hari ini berkenaan dengan pergigian lah. Jadi saya akan fokus dengan pergigian lah. Dia melibatkan satu tajuk skop yang besar sebab kita tak sentuh bahagian perubatan, kita sentuh bahagian pergigian lah. Okey, betul. Jadi berkaitan dengan topik rawatan pergigian semasa bulan puasa yang menjejaskan puasa lah. Jadi yang itulah kita ingin kupas juga. Di antaranya kita kecilkan skop kita hari ini berkenaan dengan boleh ataupun tidak. Jadi sebelum saya hadir ke sini doktor, saya dah iklankan kepada rakan-rakan dan juga saya tanya siapa yang ada kemusykilan tentang rawatan pergigian pada bulan puasa tu boleh PM saya. Jadi ramailah. Jadi hari ini saya datang dengan sebuah harapan lah, nanti kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan. Di antaranya yang popular ialah boleh ataupun tidak cabutan gigi semasa bulan puasa. Yang tu doktor.
Ya, soalan ni banyak sangat kita terima, bukan setakat di Sarawak tetapi seluruh Malaysia, sebenarnya Sabah Sarawak. Kita mempunyai kes cabutan yang banyak. Tapi apa yang kita perasan ialah di waktu bulan puasa, kita punya pesakit itu turun mendadak. Mungkin disebabkan oleh pesakit-pesakit kita beranggapan bahawa cabut gigi itu membatalkan puasa. Betul. Tapi sebenarnya cabut gigi ini tidak batalkan puasa. Okey, mengikut panduan puasa bagi pesakit yang dikeluarkan oleh JAKIM sendiri, rawatan pergigian termasuklah tampalan cabutan ataupun memutihkan gigi, dan sekian-sekian ialah tidak membatalkan puasa selagi mana tidak menelan makan sesuatu ataupun tidak menelan sesuatu lah semasa melakukan rawatan. Ya, tidak membatalkan puasa. Yang ni orang cakap, doktor, cucuk ubat kebas tu kan masuk air tak? Sebenarnya cucuk ubat kebas tu tidak membatalkan puasa. Ini ialah fatwa daripada kita punya pada agama sendirilah. Cabutan boleh dilakukan dengan syaratnya ialah selepas cabutan tidak makan ubat tahan sakit ataupun semasa cabutan tidak menelan darah ataupun air secara sengaja. Okay. Selalunya lepas cabutan kita akan bagi arahan selepas cabutan untuk gigit kapas, ya, dan elakkan untuk berkumur mulut kuat-kuat, ataupun kalau sakit baru makan ubat tahan sakit. Jadi kalau cabutan yang ringkas selalunya tidak memerlukan untuk makan ubat tahan sakit lah. Okay, jadi tidak memerlukan puasa. Dia harus. Jadi saya harap kepada para hadirin, kepada pendengar kita pada petang ini jelaslah berkenaan dengan soalan kita yang kedua berkenaan dengan cabutan gigi semasa bulan puasa. Jadi kita dah jelas, bila kita ada ilmu tentang sesuatu tu, kita tak akan rasa was-was lah. Jadi itulah perkongsian yang sangat berguna pada petang ini. Ada juga yang tadi sebelum on the way saya ke sini ya doktor, yang bertanya bagaimana pula dengan tampalan gigi dan juga scaling gigi ketika bulan puasa. Itulah. Untuk skop rawatan kita di bahagian primer, maksudnya di tahap klinik pergigian daerah ialah cabutan, tampalan gigi, cuci gigi, pembedahan kecil, dan selalunya yang antara yang paling banyak juga ialah membuat gigi palsu kan. Jadi untuk bahagian tampalan dan scaling, tampalan dan scaling ni kita menggunakan kita punya alatan khas, kita menggunakan motor, dan motor tersebut dia menghasilkan aerosol lah, iaitu titisan air. Dengan teknologi sekarang ni ialah kita akan pastikan bahawa adanya penyedut air dalam mulut. Ya, dan disebabkan oleh situasi COVID-19 sekarang, kita juga mengambil langkah lebih berhati-hati lah. Kita menggunakan alatan untuk menyedut aerosol lah. Kita punya vacuum, dia macam vacuum untuk sedut aerosol bagi mengelakkan penyebaran COVID-19. Untuk scaling dan tampalan, selagi mana pesakit itu tidak sengaja untuk minum air yang keluar daripada kita punya motor tu, tidak akan batalkan puasa, jangan risau. Dan kita juga akan mengambil langkah berjaga-jaga lah dengan meletakkan suction, iaitu sedutan air itu dalam mulut setiap masa. Sebab tu kita buat tampalan dan scaling. Yang jadi isunya ialah bila mulut penuh dengan air dia sengaja telan, itu batal lah. Itu sangat jelas lah kan. Biasanya soalan budak-budak lah, dia selalu cakap berus gigi je baru jangan berus gigi, batal puasa. Kalau keadaan macam ni, macam mana pula doktor kongsikanlah kepada semua? Berus gigi tak membatalkan puasa, malahan hukumnya ialah haruslah. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, berdasarkan daripada website-nya, ialah dia meletakkan hukum harus. Dan juga kalau kita fikir secara logiknya ialah siapa nak duduk dekat dengan orang tak gosok gigi kan? Kan sangat-sangat tak selesa dan sangat-sangat berbau. Jadi gosok gigi dengan syaratnya tak telan ubat gigi tu. Nanti kalau tiba-tiba guna ubat gigi yang sedap ubat gigi ni nak telan sikit lah, itu sangat batal lah. Itu sangat jelas lah. Jadi untuk gosok gigi tak membatalkan puasa dan harus untuk gosok gigi.
Okey, Alhamdulillah jelas sekali penerangan berkenaan dengan menggosok gigi. Kalau begitu doktor, kalau hukumnya tadi harus untuk kita membasuh gigi tu, jadi bagaimana pula dengan penggunaan ubat kumur macam Listerine kan untuk menyegarkan nafas? Boleh ke doktor, ada setengah orang kan bulan puasa ni bila kita tak makan memanglah ada bau pada mulut kita kan sebab kita kurang makan minum semua kan. Jadi ada orang sekejap dia guna ubat kumur, dia rasa tak yakin pada diri. Kejap lagi dalam sejam lagi dia tak yakin, dia gunakan ubat kumur lagi. Macam itulah. Bagaimana pula dengan yang tu tadi, penggunaan Sebenarnya ubat kumur pun boleh, tetapi ubat kumur kan dia berperisa. Jadi yang menjadi masalahnya ialah bila kita kumur dan ada kesan ubat kumur dalam mulut kan. Jadi kadang-kadang dengan sebenarnya tak sengaja lah, mana ada orang sengaja telan ubat kumur kan? Betul. Ya. Jadi nasihat saya, berkumur dengan ubat kumur tak ada masalah, tapi nasihat saya kalau berkumur dengan ubat kumur tu pastikan tak telan lah. Perasa ubat tu sendiri, zat ubat tu sendiri tak telan lah. Ubat kumur tu ada ubat kumur yang perasa purina. Jadi kalau rasa tak yakin untuk halang diri daripada telan ubat kumur tu, kemungkinan lepas kumur dengan ubat kumur, boleh juga kumur balik bilas dengan air biasa. Dengan air biasa pun boleh. Dia sama konsep macam kita ambil wuduk kan, lepas kita berkumur. Jadi lepas kita berkumur, air yang tinggal dalam mulut kita tu, kalau kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi dalam aspek ni ialah dia tidak berperisa lah air ni kan. Boleh, tapi berhati-hati. Alhamdulillah, nanti saya boleh kongsikanlah kepada anak-anak murid. Biasanya orang ni nak sambut puasa ni kadang-kadang langsir nak baru, cat rumah baru, macam semua benda yang nak menampakkan cantik lah. Okey, termasuklah penampilan diri. Ada yang mungkin nak sambut raya ni mungkin dia nak berhasrat untuk memasang gigi palsu lah. Jadi mohonlah doktor hari ini kita kongsikan sedikit bagaimana pula semasa bulan Ramadan ni pembuatan gigi palsu itu. Terima kasih cikgu. Untuk makluman semua, antara kes-kes yang paling tinggi kita dapat di klinik gigi Anak Sahaja ini ialah permintaan untuk buat gigi batu lah, ataupun gigi palsu. Pembuatan gigi palsu ni melibatkan sekurang-kurangnya 4 kali lawatan ke klinik gigi. Okey, pertama, setelah gigi dicabut, semua gigi ditampal dan gigi telah dicuci bebas daripada karang gigi, kita akan start untuk maksudnya temu janji yang pertama untuk buat gigi palsu ialah untuk mengambil acuan. Dan ambil acuan ni melibatkan kita punya bahan yang dipanggil alginate lah. Senang cerita, untuk bahasa yang senang difahami, macam kita punya simen tu lah kan, kita nak ambil acuan. Jadi alginate tu diletakkan di dalam acuan dan dimasukkan ke dalam mulut, dan alginate bahan tersebut akan mengeras dalam mulut. Jadi secara generalnya pembuatan gigi palsu di waktu bulan puasa tak membatalkan puasa. Okey, dan jangan risau, dia tidak melibatkan, pembuatan gigi palsu tidak melibatkan aerosol, water droplet, titisan air macam tampalan atau scaling. Okey, dan lawatan kedua, setelah kita ambil acuan, kita akan bina model gigi yang batu. Kita akan buat gigitan menggunakan lilin lah. Okey, dan lawatan yang ketiga, kita akan cuba gigi yang telah disusun, iaitu gigi akrilik tu lah, gigi batu tu. Kita akan cuba dalam mulut pesakit. Selagi mana gigi tu tidak diproses menjadi gigi yang warna pink tu, gigi akrilik tu, kita sentiasa boleh ubah kita punya kita punya gigi palsu. Dan setelah pesakit berhati dengan warna, saiz gigi, penampilan, cara gigitan, dan kita akan proses menjadi gigi palsu yang akrilik lah. Dan kita akan menyerahkan gigi palsu tersebut di temu janji yang lain. Pesakit jangan risau, waktu puasa datang boleh buat gigi palsu. Kadang-kadang sebab kita tak tahu, jadi bulan puasa jadi klinik jadi lengang. Kan kita pun pelik kan.
takkan gigi palsu pun orang tak nak datang buat. Sebenarnya bukan tak nak datang buat, dia orang takut dan keliru dan was-was. Was-was lah tu. Ya, sebenarnya was-was tu dia. Semua benda je tak jadi. Benda tak boleh buat. Itulah. Apa yang melibatkan masuk dalam mulut tak boleh buat. Jangan risau. Untuk buat gigi palsu hanya sekali sahaja yang melibatkan bahan untuk masuk dalam mulut, dan doktor gigi akan pastikan bahan itu tidak terlebih lah untuk diletakkan. Kalau terlebih dia mungkin masuk dalam kerongkong, tapi tak pernah terjadi lagi lah bahan itu masuk dalam kerongkong sampai dalam. Kita pun ada kepakaran kan. InsyaAllah. Kita pun tak nak batalkan puasa orang secara sengaja kan. Betul tu. Siapa nak jawab nanti tu doktor kan. Setakat itu sajalah yang kita nak tanya doktor lah hari ni. Satu perkongsian yang sangat bermakna. Terima kasih banyak-banyak di atas ruang dan peluang yang telah diberikan oleh Dr. Amira selaku penyelaras kepada program kita ini, program Bual Bicara berkenaan dengan rawatan pergigian ketika bulan puasa. Jadi semoga apa yang dikongsikan pada petang ini mendatangkan manfaat dan sangat berharga buat tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan pendengar kita, dan boleh dipraktikkan pada bulan puasa yang akan datang. Jadi sebelum mengakhiri program Bual Bicara hari ini, sekali lagi kalungan bunga terima kasih diucapkan kepada pihak Klinik Pergigian Asrjaya atas kesudian untuk mengadakan program hari ini, dan saya akhiri dengan sebuah serangkap pantun lah. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, budi baik rasa nak sanjung. Jadi sebelum saya mengakhiri program Bual Bicara ini, saya dengan hati mendoakan semoga Dr. Amira, Dr. Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mengikuti program Bual Bicara kita hari ini sentiasa berada dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, reda Allah. Jadi saya sertai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Sama-sama.